Hai, Assalamualaikum. Berjumpa kita di dalam video ni pula. Alright, hari ni dalam video ni apa yang saya nak buat adalah untuk nak tunjuk kepada korang macam mana cara kita nak beli coin ni. Dia tulis dekat sini Kishu Inu. Mungkin sebutan saya tak betul, tapi itulah kita nak buat pembelian coin ni. Macam mana cara dia. Okay, alright. Tapi sebelum tu, kalau korang belum lagi subscribe kepada kita punya YouTube, ada butang subscribe, korang boleh tekan butang tu, dan di sebelah tu ada butang loceng, korang tekan butang loceng, supaya apa? Supaya kita keluar video je, korang tak terlepas daripada information penting. Sebab ada benda yang kita kongsi cara buat duit. Mungkin kadang-kadang benda tu adalah benda siapa cepat lagi untung punya benda kan. Jadi kalau korang subscribe, mungkin korang akan menjadi orang-orang yang antara terawal lah yang dapat tahu information tu. Alright, bagi korang yang belum kenal siapa saya, nama saya Syed Muhammad. Kenapa saya tubuhkan Let's Lepak? Tujuan saya tubuhkan Let's Lepak adalah untuk nak cari apa di luar sana yang modal mungkin rendah ataupun tiada modal langsung, dan macam mana dengan benda-benda macam ni kita buat, kita dapat income, dan apa next step yang patut kita buat supaya kita boleh jadi jutawan online. Okay, alright. So kembali kepada video ni. Sekali lagi, apa yang saya nak buat, saya nak beli coin Kishu Inu tadi tu. Alright, orang ada yang sebut coin tu shit coin dan macam-macam coin lah. Okay, tapi bagi saya, ramai orang yang jadi jutawan disebabkan beli coin-coin yang tak ada harga ni. Tiba-tiba dia melonjak naik, dan itulah time mereka jual. Okay, tapi sama ada coin ni adalah coin yang okay untuk beli ataupun tidak, saya bukan orang yang nak ceritakan benda tu dekat sini. Jadi tapi saya akan buat pembelian tu depan korang. Ini live yang saya buat supaya korang boleh tengok step-step yang ada di sini. Okay, saya akan beli. Tapi coin ni boleh pergi ke tak, saya tak tahu. Bukan saya nak bagi pendapat ke apa-apa tentang coin tu. Saya hanya nak tunjuk cara beli macam mana. Sebab rugi kalau korang tak belajar cara beli coin. Sebab banyak coin-coin yang orang beli dia naik lipat kali ganda. Saya pun dah experience benda-benda yang lipat kali ganda ni. Saya letak RM30, saya letak RM100, saya dah dapat RM2-3,000 base daripada duit yang saya letak macam tu sahaja. Okay, alright, so macam mana cara dia? Okay, ini adalah Binance account. Kalau korang belum ada lagi Binance account, ada description di bawah, register. Sebab untuk beli jual coin di sini adalah yang paling mudah lah. Buat masa ni saya dah menggunakan Binance banyak. Sebelum ni saya guna tempat lain. Remitano adalah yang antara utama yang saya guna, masih guna lagi. Tapi sekarang ni saya lebih menggunakan Binance. Okay, cara nak swap coin, cara nak apa, semua ada di dalam YouTube video saya ya. Okay, alright, so sekarang ni apa yang saya nak buat untuk Kishu Inu ni, okay, dia right atas orang kata Ethereum punya blockchain. Kalau korang tengok dekat sini ya. Okay, macam mana saya sampai ke sini? Okay, so first kali saya nak tunjuk kepada korang, saya masuk ke dalam Coin Market Cap. Okay, alright, so Coin Market Cap ni adalah tempat di mana dia list banyak mata wang dekat sini. Di sinilah kita boleh study mata wang apa yang kita boleh beli. Cuma ada juga jenis mata wang yang dia belum masuk lagi Coin Market Cap. Jadi kalau kita beli coin yang seumpama tu, tapi bahaya, ada yang scam. Dan di sini pun masih lagi ada yang coin boleh scam kita. Bukan kata tak ada, benda ni dah berlaku. Okay, cumanya coin yang saya cakap tadi, dia belum lagi masuk di dalam Coin Market Cap. Jadi harga dia kira amat rendah. Dan bila kita beli, tiba-tiba dia list di dalam Coin Market Cap, dia boleh pergi lagi jauh. Itu kalau korang boleh dapat coin-coin macam tu, lagi baik lah. Okay, tapi bagi saya yang lebih selamat, tak garanti selamat, tapi yang lebih selamat adalah coin-coin yang berada di dalam Coin Market Cap ni. Untuk korang beli, untuk cara untuk beginner, untuk korang testing lah. Okay, alright, ada dua yang actually ada banyak sebenarnya dalam orang kata blockchain mana yang okay. Bagi saya buat masa ni Ethereum ataupun Tron, ataupun satu lagi adalah Binance sendirilah, dia panggil Binance Scan punya blockchain kalau tak silap saya lah. Saya banyak beli coin-coin yang atas Binance. Okay, tapi kali ni saya nak beli di atas Ethereum punya ni lah. Okay, so saya dah berada di Coin Market Cap. Saya nak cari tadi, saya tekan butang search di atas. Kejap, saya back balik.
Okay, saya tekan butang search di atas ni, butang search di atas ni, dan saya type di sini Kishu Inu. Okay, bila saya type dia dah akan list down. So yang ini yang saya nak beli. Sebab ramai yang tanya saya macam mana nak beli coin ni, sebab tu yang saya buat. Dan sekarang ni pun tengok ada penurunan sedikit, jadi tak salah beli dan simpan. Saya tak pastilah dia akan turun lagi ke akan naik lagi, saya tak pasti. Okay, so next apa yang kita buat adalah kita pergi balik ke Binance. Okay, di sini apa yang saya buat di Binance ni. Okay, saya tekan wallet di bawah ni. Alright, di sini saya ada Ethereum dalam $39 lebih kurang, tak banyak pun sebenarnya. Tapi ada orang yang suka invest tak banyak pun, dalam RM30, RM40, tak salah nak invest rendah pun tak ada masalah. Especially yang coin di dalam Binance, sebab kadang-kadang coin tu masih murah lagi. Jadi korang beli sedikit pun tiba-tiba dia naik, korang boleh buat untung yang banyak. Okay, kalau dia naik lagi tinggi, ada yang letak RM100 jadi jutawan pun ada yang letak RM1000 jadi jutawan pun ada. Dah banyak cerita yang saya dengar lah. Okay, alright. So sekarang ni saya dah ada coin ni, tapi di sini kita tak boleh beli coin Kishu Inu. Kalau SHIB dia dah masuk dalam Binance, Shiba kalau korang tahu. So Shiba korang boleh beli di dalam Binance. Okay, alright. So next apa yang saya nak buat, saya kena transfer ETH ni ke dalam, saya menggunakan token pocket. Okay, korang boleh guna token pocket, korang boleh guna Clever Wallet, korang boleh guna Trust Wallet, macam-macam. Cuma untuk iPhone, tak silap saya tak guna Trust Wallet, tapi tak silap saya dalam iPhone dia tak ada benda ni kat bawah ni, butang discover ni. Okay, ada yang tulis browser, ada yang tulis macam-macam. Dia umpama macam web browser, tapi dia dah link dengan wallet ni. Jadi kita nak buat pembelian coin menggunakan macam Uniswap, menggunakan macam PancakeSwap. So benda-benda macam tu memang kena guna di dalam wallet. Okay, alright. So first kali apa yang saya nak buat, saya nak tekan atas ETH ni, dan saya nak tekan receive, dan saya nak ambil wallet address. Saya dah tekan copy. Okay, dekat sini dia akan bagi tahu apa dia berada di dalam apa punya network. Okay, so dia berada di dalam ETH ataupun ERC20. Jadi masa korang nak transfer, korang kena pastikan yang korang transfer di network yang betul lah. Okay, so kita tekan confirm dan kita kembali ke Binance. Dan di sini saya akan tekan di atas ETH ni. Now ETH ni sekarang ni saya back balik. Okay, ETH ni berada di dalam spot wallet, sebab di dalam spot lah baru kita boleh withdraw, kita boleh deposit dan sebagainya. Macam mana cara nak beli Ethereum, macam mana cara nak swap, mungkin korang ada Binance kepada Ethereum, semua tu ada dah video-video yang saya buat. Saya buat atas coin yang lain, tapi konsep dia sama, korang boleh ikut sahaja. Okay, alright. So saya tekan balik di atas Ethereum ni. Alright, so sekarang ni saya nak withdraw lah. Okay, saya nak withdraw ke token pocket tadi. Okay, so saya pun paste address saya di sini. Alright, so yang penting korang kena check 3 number di belakang dan juga 3 number di depan. Okay, itu saya punya teknik untuk nak make sure coin address yang kita ambil ni adalah betul. So kita tengok 3 di belakang. Okay, kita kembali di sini, kita tengok 3 di belakang sama. Lepas tu kita tengok 3 di depan. Okay, cara nak tengok 3 di depan sebelum tu, okay, tadi ada tengok kan, dia ada tulis ERC20 kan. Okay, so kita make sure tekan ERC20. Okay, alright. So dekat sini saya nak pilih berapa amount tu. Okay, dan saya boleh nampak depan, dekat address depan ni 3 digit yang di depan adalah sama dengan sini. Okay, so sekarang ni saya nak tekan maximum sebab semua dalam Ethereum, so saya just transfer je. Okay, dan saya tekan butang withdraw. Alright, so saya tekan confirm. Kita dah check address tadi dah betul. Sekali lagi saya nak semak, saya nak tunjukkan kepada korang ia adalah ERC20. Okay, alright, so tekan confirm. Alright, so saya tekan confirm di Binance sekarang ni. Dan Binance seperti biasa dia akan ada semua security macam ni. Sebab tu saya suka lagi Binance. Okay, sebab security dia agak, orang kata kira better lah daripada yang lain-lain. Okay, alright, so satu lagi saya send kepada email saya. Okay, so saya dah terima email tadi. So saya buka email ni. Okay, so saya nak copy pin number yang dia bagi di sini. Okay, alright, so saya kembali ke sini dan paste pin number di sini. Dan last kali saya pergi ke authenticator.
Okay, semua ni ada. Saya cerita cara macam mana nak setup dengan authenticator dan sebagainya. Okay, so saya nak cari Binance. Dia akan jadi color merah, dan bila dah jadi color merah korang dah tak boleh guna lah. Okay, so saya paste di sini, dan last kali saya tekan butang submit dan kita tunggu. Okay, dia kata withdrawal request dah okay. Saya tak pasti berapa fee yang saya nak kena. Okay, so dia kata kira request submitted lah. Okay, so kita tunggu sahaja. Alright, saya dah buat transfer. Saya tunggu dalam masa lebih kurang 3 minit macam tu juga. So duit saya dah berada di dalam wallet yang lain. Cuma di dalam Binance ni saya tengok dia belum refresh lagi. So sekejap lagi dia akan refresh. Tapi di sini saya dah ada. Okay, di dalam token pocket ni saya dah ada Ethereum yang saya transfer tadilah 0.0. Saya ada tadi, kalau tengok balik di dalam Binance, saya ada 0.015. So dia ambil fee lebih kurang 0.001 0.003 lebih kurang macam tu lah. Okay, saya tak kira nombor di belakang lah. Nanti pandai-pandai lah kalau korang nak kira berapa fee yang telah ditolak. Okay, alright. So next, macam mana cara kita nak beli token tadi. Okay, so token tadi tu, alright, kita kembali di sini. Alright, ini adalah coin market cap, dan saya dah buka Kishu Inu. Okay, so kita turun di bawah. Nampak tak ada butang copy ni? Okay, dekat sebelah contract ni. So kita copy benda ni. Okay, so bila kita copy benda ni, apa yang kita buat, kita kembali di sini dan kita tekan butang discover. Okay, tapi sebelum tu saya nak tunjuk kepada korang dekat market, kau tak silap saya. Okay, saya tekan butang market di atas ni. Saya just nak check je kejap. Okay, alright, dekat sini kalau korang tengok, ini adalah tempat di mana korang boleh beli Kishu Inu ni. Salah satu adalah Uniswap, Gate.io. So banyak tempat. OKEX. OKEX ni adalah something like macam Binance, dia ada trading. So korang boleh beli direct dekat sana. Okay, macam BKEX. Hobbit pun adalah satu lagi macam Binance juga. Jadi korang dah boleh beli direct di sana untuk coin-coin ni. Okay, so dia adalah coin yang saya rasa okay lah, cukup stabil dan sebagainya. Nampak Binance baru je nak hantar notification withdrawal successful. Okay, padahal dia dah masuk dah tadi. Alright, so saya nak buat di Uniswap. Mana yang paling murah saya tak tahu. Korang boleh check, sebab ada tempat yang lagi murah korang boleh dapat coin yang lebih. Tapi di sini saya hanya nak tunjuk simple step di mana kita beli di dalam token pocket menggunakan Uniswap. Okay, now kalau korang belum ada Uniswap di sini, okay, macam saya dah ada Uniswap di sini sebab saya pernah buat di atas ni. Okay, kalau tak ada, korang masuk di atas ni. Alright, korang tulis tak silap saya Uniswap, inilah app.uniswap.org. Okay, kita try. Okay, saya buat dekat sini, app.uniswap.org. Saya Google je dia punya link dan saya paste dekat situ kalau korang belum ada lagi lah. Okay, ni contoh saya tekan atas link color biru tadi tu, dan kita tengok dia buka ataupun tidak. Okay, so dia dah buka. Alright, so maknanya dah betul. Okay, so sekarang ni apa yang saya nak buat, saya tadi dah copy contract address. Sekali lagi saya tunjuk macam mana nak copy. Kita ke coin market cap, kita turun bawah, ada contract dekat sini, korang nampak. Okay, saya tekan butang copy ni lagi sekali. Saya datang di sini dan saya tekan butang select token. Okay, so select token ni saya pastekan address yang tadi dan saya tekan done. Okay, terus dia ada Kishu. Okay, sebab saya dah add. Kalau belum add, korang add sahaja. Alright, so bila dah add dekat sini, saya cuba masukkan max. Saya tekan butang max dekat sini. Okay, so dia tengah loading, kita tunggu dulu. Alright, okay, dekat sini dia tak bagi. Sebab apa? Saya kena guna V2. Sebab yang tadi saya punya dah V2, cuma mungkin address yang saya bagi tu bukan V2. Kalau kata korang punya bukan V2, korang tekan je atas ni. Okay, korang tekan dan dia akan bagi tahu berapa banyak coin yang saya dapat. Alright, okay, so saya tengok, saya saja je nak kira berapa digit yang saya dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 digit.
Okay, kalau juta 7, 10, ada 3 lagi dekat depan, boleh lah, saya rasa quite banyak jugalah dapat tu kan. So okay, kita boleh beli, tak ada masalah. Saya just testing aja. So lepas dah ada, saya tekan butang swap. Alright, okay, so saya tekan butang swap di sini dan saya tekan butang confirm swap. Okay, unknown error, VM executed error, try increase your slippage. Okay, alright. Bila ada masalah macam ni, ini masalah dia, korang kena tambah lagi untuk bayaran fee dia. Okay, so dia kata tak lepas lah. So macam mana korang nak buat bayaran fee tu? Korang boleh tekan dekat setting ni. Okay, dekat sini saya buat 0.5% tadi. Okay, so korang boleh terus testing lah kalau korang nak. Okay, korang terus letak 5% contohnya. Okay, alright. So sekejap, saya lupa dari segi, sebab saya jarang beli dekat sini. Saya selalu beli dekat Binance. Saya takut 5% tu tinggi sangat. Okay, tak apa, kita try testing tengok. Okay, kita try testing. Saya letak 1% dulu. Okay, kadang-kadang dia perlu pergi lagi tinggi ya. Okay, so macam ni tak boleh. Okay, kita dismiss lagi. Kita naik je, tak ada masalah. Kita naik je 2%. Okay, oh, saya rasa boleh kot. Saya rasa kalau kata korang nak naikkan terus ke 10% pun boleh. Nanti dia nak minta password ataupun korang boleh cancel. Okay, macam ni 2% dah okay. Alright, kalau korang nak try 1.5%, contoh saya tunjuk kepada korang, kita dismiss, saya tak beli lagi. Okay, so saya tekan di sini dan saya tekan 1.5% contohnya. Okay, 1.5%. Alright, your transaction may be fronted. Okay, alright, so saya tekan benda ni. Okay, dia tak bagi. Alright, so tadi the best is 2 lah. Saya pun tak nak bawa masa banyak dalam video ni. Okay, so saya try 2 dan kita tengok apa jadi. 2 dan okay, alright, so kita tekan swap dan kita tekan confirm swap. Okay, tadi tak nak kan, gatai tangan kan, 2 tak nak buat. So sekarang ni dah kerugian sedikit. Okay, so saya tukar lagi kepada 3. Okay, 3 boleh, saya tak nak testing banyak kali. Okay, alright. So di sini sekejap Okay, selepas korang tekan butang transfer tadi, korang kena masukkan password. Lepas korang dah masukkan password wallet korang, dia kata dah okay, so tekan close. Okay, so apa yang kita buat, kita tekan butang X di atas ni supaya tutup balik semua benda. Okay, kita tekan cancel lagi dan korang pergi ke asset. Okay, so bila korang pergi ke asset, korang boleh korang boleh tengok nanti duit ni akan hilang lah, sebab dia dah beli pada coin Kishu Inu tu tadi. Okay, so macam mana korang nak tengok Kishu Inu tu punya coin korang dah beli ataupun tidak? Ada butang plus dekat sini. Okay, korang tekan je butang plus tu dan di atas ni korang paste balik address token tadi. Okay, alright, so korang dah tekan paste address tu dan ada butang tambah, korang tekan je butang tambah dekat sini dan dia terus add di dalam wallet. Okay, so sekarang ni dah ada dekat sini. So kita tunggu sampai swap punya proses tadi tu menjadi, di mana Kishnu tu akan ada di sini. Kishu, saya duk sebut berapa kali tak betul kot rasanya. Okay, so untuk korang nak tengok, macam sekarang kita tengah tunggu kan. So belum masuk lagi. Jadi korang nak pastikan benda tu dah berlaku ataupun tidak, korang tekan balik butang discover di bawah dan korang tekan Uniswap yang dah ada dekat sini. Okay, so dekat sini apa yang korang boleh tengok, di sini ada lagi satu pending. So pending ni yang tadi saya buat swap tu lah. Okay, so dia masih pending lagi. So kita tunggu je, kita tunggu sampai dia punya confirmation tu dah clear. Dan bila dah clear, dia akan masuk di dalam kita punya coin Kishnu tu tadilah, Kishu. Okay, alright. So kita tunggu sehingga dia masuk. Alright guys, saya dah dapat Kishu coin ya. Tapi kalau korang tengok dekat sini, dia hanya RM25 je. Okay,
dan balance ETH saya masih ada RM89. Tadi saya ada 100 lebih kan, dan saya tekan max untuk beli semua ni. Saya ingatkan max tu tak menjadi, tapi sebenarnya apa yang berlaku saya akan tunjukkan kepada korang. Okay. Alright, so saya tekan butang discover di bawah untuk datang di sini, dan saya tekan Uniswap. Okay. Dalam masa sekejap, sebenarnya saya tak pernah buat lagi dari segi ETH network ni. Saya kalau beli coin yang macam SHIB apa semua tempat lain lah, Shiba kan. Okay, so sekarang ni saya tekan ni, okay, Kishnu balik, Kishu, nak sebut tu berapa kali dah kan. Okay, so kalau tengok dekat sini, katakanlah saya letak 0.008 balance yang saya ada. Okay. Alright. Walau macam mana pun, sebenarnya yang saya dapat tahu, saya punya Uniswap ni adalah version 3, tapi di sini dia hanya boleh pakai version 2. So sebab tu kita kena tekan benda ni. Okay. Alright, so kita dah tukar kepada version 2 dan kita boleh tengok total berapa yang kita boleh dapat. Okay. So seperti biasa, kita kena tekan butang setting dekat atas ni untuk kita letakkan percentage. Tadi paling murah yang saya boleh dapat adalah 3%. Okay, so kita padam semua. Okay, so 3%. Kadang-kadang mungkin tak lepas. Okay, so saya tekan benda ni sekarang ni. Alright, dan saya tekan confirm swap di bawah. Okay, dan dia lepas. Okay, now kita tunggu sekejap. Lepas kita tunggu, sebab tadi saya tak tunggu benda ni. Okay, so lepas kita tunggu, kalau you tengok dekat sini, ini adalah miner fee. Okay, Ethereum memang mahal. Alright, so sampai RM66. Okay, kalau tengok balance saya tadi ada 80 lebih ringgit. So memang dia tak boleh nak beli coin ni sebab miner fee dia terlampau tinggi. Sebab tu tak lepas. Jadi sebab tu tadi saya dapat hanya yang boleh lepas hanya banyak tu sahaja. Itu pun saya secara nasib dapat coin tu tadilah. Okay, so sebab tu yang tak lepas, dan sebab tu saya dapat coin sedikit lah. Okay, so saya cancel semua benda ni, dan saya tekan X di atas. Okay, dan saya kembali ke aset saya. Alright guys, so saya masih ada balance ETH tadi, dan saya hanya mampu beli banyak ni sahaja. Okay, ini pun untuk testing purposes. So sebab tu, jadi korang patut subscribe saya punya channel, dan juga tekan butang loceng tu, sebab saya akan cari jalan macam mana cara nak beli dengan fee yang murah. Sebenarnya lebih kurang saya dah ada idea tu, tapi saya tak buat lagi lah. So saya akan buat video berdasarkan tu, tak pasti bila, tapi bila ada saya akan upload di dalam YouTube channel saya. Okay, so itu sahaja. Tapi tujuan kita untuk video ni untuk beli Kishu coin melalui token pocket, ataupun kalau korang nak buat MetaMask wallet, apa-apa wallet lah, Trust wallet, semua konsep dia sama, dan beginilah cara dia. Cuma kalau coin tu dah ada di dalam Binance, adalah lebih baik korang beli direct di dalam Binance, sebab korang tak akan kena fee tu. Okay, so itu saya pengkongsian video saya untuk hari ni. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum.